Make sure you get Movec. Okay. Okay, are we ready? Boleh? Ya, okay. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan pada Yang Berhormat Satis Adun Kawasan Bagan Dalam, Yang Berhormat Heng Lili Adun Kawasan Berapit, Yang Berhormat Goh Chun Ek Adun Kawasan Bukit Tambun, kepada Yang Bahagia Datuk Bandar Majlis Bandaraya Seberang Perai Datuk Rozali Mahmud, dan kepada semua ahli majlis daripada MBSP yang turut hadir pada pagi ini. Terima kasih kepada Tuan Anwar, Tuan Chi Tiong, Tuan Chi, Tuan Ui. Thank you so much for coming. A very good morning to all my elected representatives here, Satis, Heng Lili, of course Chun Ek as well, and of course to our mayor himself personally here. Kita berada di Dewan Haji Ahmad Badawi di bahagian seberang Perai pada pagi ini untuk meneruskan program Movec kita, iaitu mobile vaksinasi, di mana ini adalah salah satu program kita dari peringkat negeri untuk bantu lawan kita terhadap COVID-19. Ingin saya ulangi sedikit apa yang kita telah buat. I have said before, our fight against COVID-19 is a multi-pronged fight, whereby we have to work together with all parties and have many different programs. Saya telah nyatakan yang terpenting untuk kesemua kita untuk berdisiplin, ada tanggungjawab. Yang pertama, patuh pada SOP. Itu tak perlu kita pun datang ke lapangan. Itu adalah tanggungjawab kita sebagai rakyat, tanggungjawab kita kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita. Dan saya akan ulangi, patuh pada SOP. Dan kalau kita dapat lihat ada ketidakpatuhan, saya telah arahkan dan saya ulangi, semua pihak penguatkuasa ambil tindakan sahaja. Semalam di Pulau Pinang, walaupun number kurang daripada 2,000, ya masih hampir 2,000. Semalam 1,939. Nothing to be happy about. We are hovering at 2,000 a day. Nah, itu adalah satu perkara yang begitu serius, yang memerlukan kita buat kerja lebih. Now, every day I have to come on the ground and every day I'm seeing these numbers. It might have reduced from 2,300 yesterday to nearly 2,000 today, but that is not enough. Kita ada lebih banyak kerja untuk buat, dan kita akan teruskan itu. Pematuhan pada SOP, number 1, most important, whatever it is. Number 2, of course, daftar diri untuk divaksin. Itu yang terpenting. As I speak today, I think my Chief Minister, dia sedang juga berbual dengan Kementerian Kesihatan, di mana Menteri Khairi ada di Pulau Pinang. Ada banyak yang kita akan minta dan kita harap kerjasama akan berterusan. Saya selalu nyatakan peperangan kita terhadap COVID ini tidak boleh lihat pada batasan politik dan sebagainya, kerana dia tak lihat pada kita sebagai ahli politik mana-mana parti. Dia hendak mangsakan kita. Jadi kita tak boleh dipermangsakan COVID-19. We will not fall prey to COVID-19. It is the other way around, and we have to be firm. Compliance with SOPs, as I said, number 1. Number 2, register yourselves to be vaccinated. Di Pulau Pinang, saya gembira nyatakan, kita sudah pun ada daripada mereka yang menerima dos pertama, daripada kalangan dewasa sudah pun cecah 90%. Setakat semalam 90.1%. We are doing better than the national average. National average is 90%. And kita berdoa dan harap kita akan capai target 100% pada akhir bulan ini. We do not know, but we hope. That's the reason why I say we have to work together. Yang belum daftar, sila tampil ke hadapan. Kerana kalau tidak daftar, you tak akan dapat giliran kita. Although now we have walk-in. Itu pun penting.
Gunakan peluang emas ini. Use this opportunity. If you have not registered, quickly go. You know where the PPVs are, you can walk in. That is number 2. Dalam kategori ini yang penting untuk divaksinasi, kita juga lihat beberapa kategori yang perlu diberi perhatian lebih, iaitu semua kategori wira petugas hadapan kita. We know. And one of them is of course this category today for mobile vaccination, which is adalah untuk peniaga dan penjajah kecil yang berlesen dan berdaftar dan pekerja mereka. Ini penting kerana mereka, kita selalu berdepan dengan mereka apabila kita pergi ke pasar, apabila kita pergi ke penjajah untuk beli makanan dan sebagainya. So mereka perlu pasti divaksin. Bukan sahaja mereka terdedah pada risiko kalau orang datang, nombor 1, tetapi orang yang datang pun boleh terdedah pada risiko. That's the very simple reason we are concentrating on this. Untuk program MOVAC, kita telah pun mula 1 bulan setengah lalu, iaitu Mobile Vaccination 1.0 di Pulau Pinang. 11,010 telah pun kita vaksin melalui program dan kaedah ini, di mana kita datang ke tempat. Yang pertama, kita ada di 5 daerah, dan pada pagi ini untuk hari ketiga kita sedang melakukan dan melaksanakan MOVAC 2.0, di mana kita ada bekalkan 5,200 dos untuk kedua-dua bahagian pulau dan juga di bahagian seberang di sini. Dan gembira saya nyatakan, respons begitu hangat, begitu baik. Tetapi ia belum berakhir. I think now pukul 10.30 di bahagian seberang di Dewan Haji Ahmad Badawi sudah pun hampir 100 divaksin. Selain daripada tadi kita lihat ramai yang masih datang berkumpul untuk divaksin. Untuk semalam dan hari sebelum itu, 2 days, we started on Thursday, Friday, today is Saturday. We still have a full Saturday and tomorrow is another full Sunday. Just for your information, untuk semalam, setakat semalam di bahagian pulau, kita hampir 100%. Kerana kita sediakan 650 dos sehari as a minimum benchmark. Both sides, so that we reach the 5,002 by tomorrow. So we are at 98%. Kita sampai tahap 98% di bahagian pulau setakat semalam 2 hari, iaitu 1,275 yang telah divaksin di dalam tempoh 2 hari di bahagian pulau setakat semalam. Dan di bahagian seberang juga gembira saya nyatakan, sambutan juga baik, di mana kita ada sambutan setakat 2 hari sudah adalah 70%, which is good. It is more than 50%. It's very good. But we have work to do, and I believe by today and tomorrow we will reach our target. So kita di bahagian seberang sudah pun dapat vaksin 902 setakat semalam dalam program MOVAC 2.0. Dan oleh yang demikian, ingin saya rayu kepada semua dalam kategori peniaga dan penjajah kecil dan pekerja mereka yang berlesen dan berdaftar di bawah kedua-dua pihak berkuasa tempatan, please come forward. That is our appeal to you. This is a program by the Penang State Government at no cost for the people of Penang. So come forward, as we want to clear it, and I am very confident that we will clear it by tomorrow. Whatever left over from the first round that we already have cleared. Saya yakin kita dapat selesaikan semua pekerja-pekerja dan peniaga tersebut. Datuk Bandar bersama saya, I think saya ingin juga nyatakan kita akan teruskan, dan seperti mana saya nyatakan semalam, kita juga akan meneruskan dengan lagi satu program yang telah kita selesai di Pulau Pinang, iaitu program saringan. Apabila kita divaksin, jangan ingat kita kebal. I always say that there is a misconception on that issue. Masih boleh dapat
walaupun dapat 2 dos vaksin, masih boleh dapat kerana ada pelbagai varian sekarang yang lebih serius. So yang penting adalah untuk kita teruskan dalam usaha kita untuk secara berkala buat saringan. Is very important. Di Pulau Pinang kita telah pun buat program saringan COVID-19 ataupun PSC-19 program, screening COVID-19 program, which was a success, which we saw that 40,000 as per our target were already screened. And it is important to do screening because where the state government is concerned, the whole idea of screening is part and parcel of this holistic war against COVID-19. Why? When you are screened, when you are found to be positive, you will be isolated, quarantined and so forth, go through the procedure. And as a result of that, you won't infect others. Apabila kita buat saringan, kita tahu ada kes positif, kita akan asingkan mereka supaya mereka tak rebakkan lagi jangkitan ini. So, jangan ambil ringan, itu juga penting. Mengapa saya bangkitkan ini, saya akan ulangi kerana kerajaan negeri telah pun beri amanah pada saya supaya kita lihat untuk sama ada hendak teruskan dengan PSC-19 juga. Seperti mana kita teruskan dengan Movac sekarang. And we are looking into it. By this week, I will report to the Chief Minister and the state government. We have got the numbers. We have about 27,000 workers, peniaga, penjaja, which I think we are going to try to look into whether we can continue with the screening program. The discussion will be held this week because all this is very urgent and it is something that we have to proceed with. Now, I end with screening because screening is so important. Why? Especially now, kementerian kita, menteri sendiri, YB Khairi telah nyatakan ini sudah pun bukan jadi pandemik. Pandemik telah berakhir. Tetapi lagi teruk, ia telah jadi endemic. Now, what is the meaning of endemic? My own minister has said that. He is with my chief minister now. The meaning of endemic is that we have to live with COVID-19. Kita perlu hidup dengan norma ini sekarang. Pandemik boleh berakhir. Endemic bermaksud ia berterusan. I think the whole of the world also now has more or less agreed that we have an endemic, no longer a pandemic. So let us be responsible. Let us continue with the good discipline and work that we have been doing all this time. But we have to work harder because this virus is working even harder than us. So let's work harder than the virus. Saya yakin kita boleh buat sedemikian. Dan like I said, very simple. Do what we can as we know, medically proven, patuh pada SOP, vaksin diri, secara berkala buat saringan. We have many other programs, like I say, holistically. Baru juga kita lancarkan program di mana semua pejabat adun akan diberi ujian self-test kit untuk disalurkan kepada mereka yang ada kes dan keluarga mereka supaya dapat diuji. So, this is part and parcel of the entire game. It is not one program. It is many programs. We have to work together with many programs. We have to work together with the federal government and all agencies. Everybody have to come together as a family. Kalau kita bekerja sebagai keluarga, saya pasti boleh. Boleh kita sampai ke landasan seperti mana Pulau Pinang ada sebelum ini. 104 hari, satu kes pun tak ada, tahun sudah. Ada. We were the best green zone state in the country. Let's work towards that. We can achieve it if we work together. Dan ingin saya sebelum sudahi, ingin saya sekali lagi ucapkan terima kasih pada kementerian kerana ini projek vaksinasi adalah vaksinasi daripada mereka, iaitu bekalan. But for Movac, ingin saya nyatakan bekalan adalah dari Pulau Pinang, Jabatan Kesihatan Negeri.
and we will continue to assist. But untuk Movac, saya hendak nyatakan satu perkara. Ini Movac untuk peniaga dan penjajah adalah dos pertama. Yang 1.0 kita guna Pfizer, sekarang 2.0 kita guna Sinovac. Kedua-dua ini memerlukan dos kedua. So saya merayu kepada pihak kementerian supaya membekalkan cukup bekalan untuk dos kedua, kerana semua yang hadir hari ini akan diberi tarikh mereka. Dan saya telah beri arahan supaya keseluruhan anggota kita di sini pantau dan monitor tarikh yang akan datang. But kita hendak pastikan ada bekalan yang mencukupi, because they have to go through the process due to the brand that we have used, Pfizer and Sinovac. Dan saya pasti Menteri Tuan Khairi akan pertimbangkan dengan sewajarnya ini, because this is a program yang adalah program kolaborasi antara pihak kerajaan negeri dan pihak kementerian. Bas yang mereka ubah suai adalah daripada kementerian. Juga semua petugas mereka, today is SPNB, pada pertama kali 1.0 was prima. Saya ucapkan ribuan terima kasih pada kementerian. Let us be very frank, this war is a war that we cannot fight alone. We have to fight it together. So thank you for coming, to all the SPNB staff. Prima also did a very good job first round, and mereka sedang buat satu usaha yang begitu baik. Dan ia juga melibatkan kedua-dua pihak berkuasa tempatan kita, iaitu di sini seberang Majlis Bandaraya Seberang Perai dan di Pulau Majlis Bandaraya Pulau Pinang. It is ongoing, 2 days already, third day today, akan berakhir besok. Semua dialu-alukan dan dirayu untuk tampil ke hadapan, ambil peluang keemasan ini dari kategori peniaga dan penjajah kecil yang berlesen dan pekerja mereka. So dengan kata itu, ingin saya sekali lagi ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang jayakan program ini, terutamanya daripada pihak unit kerajaan tempatan yang dipimpin Puan Aisyah dan seluruh pasukan kita, and of course kedua-dua PBT kita di MBSP dan juga di MBPP, and all our adun, kerana tanpa kerja mereka, mereka tak dapat beri perhatian kepada semua yang wajar diberikan vaksin di bawah program ini, and they are doing a tireless job. They are our frontliners, YB Satis, YB Lily, YB Chun Ek, and all our councillors here. Bukan senang. Kerja kita bukan senang kerana ia tak boleh berakhir. Endemic sekarang, like I said just now. So put ourselves in that perspective. There is a lot of work to be done. Saya harap semua dapat tenang, kerana saya tahu semua sudah tenat. Dalam ketenatan pandemik ini, kita juga perlu tenang dan faham apa wira petugas hadapan kita sedang buat, iaitu satu kerja yang begitu baik, yang saya harap dan saya tahu akan is the right word, akan dirahmati. Can I say that? Akan dirahmati. This noble work that you are doing to all our frontliners will always be recognized by everyone. So we as leaders, public figures, we have no choice. It is our tanggungjawab, but this is what we are going to do. And I believe that our team will do it until we succeed at the end. So dengan kata-kata itu, sekali lagi thank you so much to everyone. Sebelum saya pulang kepada rakan media saya hendak minta YB kawasan, mungkin YB Satis hendak nyatakan sepatah dua, kawasan bagan dalam, adun kawasan dalam YB Satis. Terima kasih YB Jakip dan Dato' Bandar, rakan-rakan saya daripada SPT, Puan Heng Lili dan juga saudara Goh daripada FPM. So, saya berterima kasih kepada pihak pejabat Badan Kerajaan Tempatan YB Jakip yang membawa program Movac. Sebenarnya semalam saya tanya sebab masa saya lalu saya nampak Lord bus dia. So saya tanya, memang program kita dan baru saya dapat tahu ini adalah daripada bagian kerajaan tempatan, dan cukup berterima kasih sebab I think hampir
kesemua penjajah ataupun pembantu mereka di pasar-pasar kita. Di kawasan saya ada 3, Heng Chun Tian, Kampung Bengali dan juga Heng Chun Tian, Kampung Bengali dan Taman Bagan. I think mengikut kiraan saya lah, hampir 90% sudah pun divaksin. Dan mereka pun ada datang di sini semalam dan hari ini pun akan yang ada datang. So saya nampak mungkin ada 100% penjajah dan membantu penjajah akan datang mendapatkan vaksin. Saya mengucapkan terima kasih kerana ada program ini. So walaupun saya tak dapat PTV di Dewan Haji Ahmad Badawi, tapi kita dapat program mobile outreach dan juga MOVAC ni cukup membantu untuk capai tahap herd immunity yang kita sedang cuba dapatkan lah. Itu saja, terima kasih sekali lagi kepada Kerajaan Negeri. Saya harap MOVAC ni dapat juga pergi ke kawasan-kawasan lain, SPT, SPS, supaya kita cepat dapat keluar daripada pandemik ni dan mungkin sudah boleh masuk endemik lah. Terima kasih. Thank you very much. I think itulah tujuan kita ada MOVAC 2.0 untuk selesai baki yang tidak diselesaikan pada 1.0. And as YB has mentioned, I think we will reach 100% by tomorrow lah, hopefully. I think all the YBs just blast out and let all your people know that it's available on the seberang side here. I think kita ambil maklum YB Satis selalu kata buat program di sini, oleh itu kita pilih di sinilah untuk MOVAC 2.0, and I think we can hopefully settle it by tomorrow. I would like to know whether YB Lily, you have anything to say? You want to say something, please? Is it on? Is it on? Yeah, it's on. Come, YB, come. Terima kasih Encik dan rakan media. Kita sekarang negeri kita sudah buka secara walk-in kepada warga negara Malaysia untuk masuk ke PBB, sistem PBB, tapi untuk ambil vaksin. Tetapi untuk di sini saya boleh nampak vaksin ini sangat membantu, especially kepada bukan warga negara tetapi juga merupakan pembantu peniaga kecil dan juga penjajah. Disebabkan kalau nak sampai satu imunasi komuniti, kita kena sampai lebih kurang suntikan 70% untuk YB. Yes. 70%. Jadi termasuk juga warga bukan negara. Dan hari ini nampaknya sambutan mereka sangat baik. Saya rasa mesej ini disampaikan dengan berjaya. Dan kalau kita selepas 2 hari ini, kalau kita nampak ada lagi bukan warga negara yang berkelala, yang belum dapat vaksin, negeri juga kita ada satu program yang lain yang untuk bagi mereka vaksin secara 1 dos. Sorry, yeah. What's the brand? CanSino, but later. Yeah, later. So I think secara berkesan ini adalah satu program yang bagus juga untuk mencapai immunity di community. Thank you so much. Terima kasih saya ucapkan pada Yang Berhormat Lily. Selalu prihatin dan seperti mana beliau nyatakan, this entire war is not one program. In Penang we have had so many programs. We have selesai so many programs and many are ongoing and many new ones will come. It's like I say, all multi-pronged approach. We must use a multi-pronged approach in our war against COVID. And I think we are doing something very good here in Penang because we can see so many programs simultaneously happening every day. And this is one of them today here, and we hope on this category, which is a high-risk vulnerable group, we want to assist and we call upon all of them to come forward. And I'm sure that with the help of my Dato' Bandar here and also on the island, the mayors will galvanize them and make sure they come forward. So dengan itu saya hendak serahkan kepada Dato' Bandar, Dato' Rozali untuk menyatakan sepatah dua. Silakan Dato'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Jadik Seri Dewan Anak Lelaki Kapal Sing, Esko Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Yang Berhormat Goh Chung Ek, Adun Sungai Bakap, Yang Berhormat Satis Adun Bagan Dalam, Tuan Rumah, patut Tuan Rumah dulu, Yang Berhormat Heng Lili, Adun Berapit, dan juga semua ahli-ahli majlis yang hadir pada pagi ini, ramai. Begitu juga semua pada pegawai-pegawai, petugas-petugas
Puan Aisyah daripada BKT. Yang berhormat, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Pulau Pinang, kepada kementerian, kepada semua petugas-petugas dan sekretariat daripada BKT serta MBSP dan MBBP, kerana bagi saya pada hari ini kita telah berjaya memvaksinkan peniaga-peniaga di seberang perai dan di Pulau Pinang, khususnya di seberang perai. Kerana daripada statistik yang disimpan oleh MBSP, 91.27% telah pun divaksinkan, iaitu daripada 10,527 peniaga penjaja di seberang perai, 9,608 telah pun divaksinkan, iaitu 91.27%. Baki 919 atau 8.73% sebenarnya peniaga yang tidak berlesen dan peniaga-peniaga yang sedang dikuarantinkan. Dan peniaga yang tidak berlesen ni dia datang dan pergi. Kita tidak ada maklumat yang lengkap. Hari ini dia buka, besok dia tutup. Dan mungkin masa ni figure ni telah pun ada yang tutup dan ada yang telah dikuarantinkan. Oleh itu, melihat pada situasi keadaan environment yang begitu, bagi saya YB dah 100%. Walaupun statistik mengatakan 91.27%, tetapi bagi saya ada satu kejayaan di Pulau Pinang, khususnya di seberang perai, kerana satu figure yang melepasi angka 90% yang saya sendiri telah MBSP telah targetkan. Walaupun kita target 100%, tapi personally I target 90%. Yang berhormat, saya juga ingin memaklumkan, personally saya telah kontak. Saya tak percaya dengan statistik ini. Saya telah kontak NGO, saya telah kontak pengurusi persatuan peniaga-peniaga pasar malam, pasar pagi, pengurusi-pengurusi di pasar. Personally saya call sebab saya nak confirm adakah statistik ini memberi gambaran yang sebenarnya. Dan mereka kata kebanyakan semua telah pun divaksinkan. Datuk, saya tak ada lagi nama yang boleh saya bagi. Saya juga ingin ucapkan terima kasih, adalah kerja berat YB, khususnya yang berhormat Ketua Menteri Pulau Pinang, yang berhormat Tuan Jadi Hussein Dio, juga semua ahli esko dan YB kawasan. Saya juga telefon YB kawasan untuk dapat bantuan. Begitu juga tak lupa pada ahli-ahli majlis saya. Kerana ahli majlis mereka turun on the ground bila Puan Aisyah bagi tahu statistik masih rendah, masa tu juga kita turun. Dan alhamdulillah semalam dapat 77% dan sebelum ni semua 100%. Yang berhormat, sebelum saya tamatkan, saya ingin tegaskan bahawa peniaga-peniaga 15 hari bulan September ini kita akan kuasakan semua mesti ada satu vaksin minggu depan sekurang-kurangnya. Sebab itulah kita war-warkan dengan menggunakan semua media, dan Tuan Jadi Hussein sentiasa datang ke seberang perai, juga ke tempat lokasi-lokasi di Pulau Pinang untuk memastikan semua peniaga divaksinkan. Oleh itu saya ingin beri pemakluman kepada penduduk seberang perai, peringatan kepada penduduk seberang perai, datang ke bila datang mereka tidak akan rasa kegusaran, bimbang dan sebagainya, kerana peniaga-peniaga kita telah divaksinkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk Rozali, Datuk Bandar saya di Majlis Bandaraya. Number dan statistik beliau nyatakan tadi begitu penting kita ambil maklum. 91% which is lebih dari sasaran kita, iaitu 90%. Itu adalah keseluruhan peniaga dan penjaja kecil kita dari program 1.0 dengan 2.0. So baki tak begitu banyak dalam 900 tadi saya dapat 919 yang saya percaya hari ini dan besok juga boleh kita selesaikan 100%. So walaupun saya nyatakan for the first 2 days for Movac 2.0 here is 70%, it is because ramai sudah pun dapat vaksin. Tapi I think what Dato' is trying to do is by the 15th semua perlu ada at least satu dos. Yeah. So sila ambil perhatian akan saranan yang bahagia Datuk Bandar. Thank you so much Datuk Bandar. So dengan kata-kata itu saya ucapkan terima kasih pada semua sekali lagi. Ada soalan daripada rakan media saya? Any questions? Jadi caranya untuk ini keputusan hadapan. Sorry say again. Saringan. Saringan. Ya.
Program yang satu lagi yang kita selesai iaitu 40,000 saringan dibuat kepada rakyat Pulau Pinang, selesai pada 24 Ogos. I think so, no, mungkin sebelum itu. Tetapi kita sedang kaji sama ada akan diteruskan, dan sekiranya akan diteruskan, secara prinsip kita hendak lihat pada kategori tersasar, targeted groups. The first round was for all Penangites. Whoever in every dune 1,000, all could come. Now we are looking at targeted groups, dan target kumpulan tersasar itu termasuklah yang pertama kita lihat adalah pihak peniaga dan penjajah, kerana mereka merupakan yang perlu, dan we are looking at other high risk vulnerable groups and studying it at the moment. And your question, yes, hopefully by this week a decision will be taken pada hari Rabu yang akan datang, iaitu mesyuarat exco kita yang akan datang. Thank you for the good question. Any other question? Ada soalan lain? Kalau tiada, I think mostly numbers there. You can get the statement from my office. So dengan kata-kata itu, saya nak sudahi dengan nyatakan satu perkara yang begitu penting, iaitu sekali lagi pada pagi ini kerajaan negeri hendak beri pengiktirafan yang tertinggi kepada semua petugas dan wira hadapan kita. We are here today, I on behalf of the state government, to repeat our highest appreciation to all our frontliners. Their work we cannot forget. Kerja mereka kita tidak boleh lupa. Sudah pun lebih dari 500 hari daripada 18 Mac sehingga sekarang, dan kita tak tahu bila ia akan berakhir, tetapi lihat kepada mereka berada di sini dengan number yang begitu baik. Setiap hari mereka ada di lapangan. Semua wira kita dari majlis, daripada polis Diraja Malaysia, semua ahli-ahli majlis kita, adun-adun kita. Thank you so much. Keep up the good work. Kekal selamat, kekal sihat. Kita selalu berdoa untuk keselamatan dan kesihatan semua rakyat Pulau Pinang dan juga semua wira dan petugas hadapan kita. Sekian, terima kasih. Thank you very much. Okay.